Sebelum 1941, 1 Mac 1933, Port Dickson, Negeri Sembilan. Kompeni percubaan untuk Regimen Askar Melayu ditubuhkan dengan 25 orang rekrut. Kompeni ini diistilahkan sebagai percubaan kerana tujuannya hanya untuk melihat sama ada orang-orang Melayu boleh mengikuti disiplin ketenteraan. Lambang regimen yang dipilih menggunakan sepasang harimau berjuang yang menyokong sebuah mahkota raja. Di dalam bulatan terdapat keris dan sarungnya bersilang dan cogan kata regimen taat setia ditulis dengan huruf Jawi. Kompeni percubaan ini dilatih oleh pegawai-pegawai yang dipilih khas oleh pejabat kolonial. Major G. Michael S. Bruce dari Regimen Lincolnshire dilantik menjadi pegawai pemerintah pertama pasukan ini. Senarai 25 orang rekrut perintis boleh didapati dalam rencana Askar Melayu. 1 Januari 1935, Port Dickson, Negeri Sembilan. Kompeni percubaan Askar Melayu dibesarkan menjadi Regimen Askar Melayu dengan kekuatan permulaan seramai 150 orang. Pengambilan rekrut dipercepatkan, dengan tambahan 232 orang rekrut, 2 kompeni rifle ditubuhkan dengan sebuah markas batalion termasuk 1 pelatun mesin gun dilengkapkan dengan mesin gun Vickers, seksyen semboyan dan kumpulan tambur, Corps of Drum. 1936, Port Dickson, Negeri Sembilan. Barak pertama untuk Regimen Askar Melayu dibina dalam tahun 1936 menghadap laut berhampiran bandar Port Dickson. Kemudahan disediakan termasuklah bangunan-bangunan regimen, pejabat-pejabat, kuartus dan dewan makan. Dengan pembesaran pesat, Regimen Askar Melayu kekurangan pegawai dan ketua pelatun. 4 orang askar yang berkebolehan dipilih untuk kenaikan menjadi ketua pelatun dan dijadikan pegawai muda. Mereka menerima latihan ringkas selama 3 bulan di Port Dickson dan kemudiannya ditumpangkan dengan Regimen Royal Inniskilling Fusiliers di Singapura untuk mendapatkan pengalaman operasi. 1937. Latihan lanjutan Askar Melayu dijalankan di Singapura dan ramai anggota Askar Melayu mengambil bahagian dalam latihan bersama tentera yang terbesar pernah diadakan di Timur Jauh. 1938. Regimen Askar Melayu dihantar ke Singapura untuk latihan tentera peringkat batalion dan lain-lain latihan lanjutan. Anggota Askar Melayu mula dikenali kerana kemahiran menembak mereka. Dalam satu kursus kendalian brain gun di Singapura, pegawai kadet Askar Melayu mendapat 4 tempat pertama dalam kemahiran menembak. Regimen Askar Melayu juga mula membuat latihan penggunaan mortar dan senjata anti kereta kebal. Mac 1941. Gubernur Negeri-Negeri Selat Sir Shenton Thomas memberikan kuasa untuk penambahan anggota Regimen Askar Melayu menjadikan 2 batalion. Pengambilan rekrut dipercepatkan. Lieutenant Colonel J.R.G. Andre dinamakan sebagai pegawai pemerintah batalion pertama Regimen Askar Melayu. April 1941. Perancangan tentera British merancangkan pelan sulit gerak perang dipanggil Operasi Matador. Jeneral Pemerintah Markas Gerakan Tanah Melayu Lieutenant General Arthur Ernest Percival membuat strategi menggunakan pasukan-pasukan yang ada untuk kegunaannya. Jeneral Percival merancang untuk menggunakan 1 division untuk pertahanan bahagian selatan semenanjung Tanah Melayu dan menempatkan 1 kor tentera dengan 2 division untuk pertahanan perbatasan di bahagian utara semenanjung Tanah Melayu. Pelan melibatkan penghantaran pasukan tentera memasuki wilayah Thailand sebelum pendaratan askar-askar Jepun di Songkhla dan Patani dan menafikan penubuhan tapak pendaratan untuk askar-askar Jepun. Operasi Matador meramalkan tempat paling baik untuk menyekat kemarahan askar Jepun adalah di jalan raya menuju Patani di satu kedudukan dikenali dengan nama The Ledge. Ogos 1941. Pelatun menggunakan 10 buah kenderaan brain gun carrier ditubuhkan di bawah pemerintahan Kapten R.R.C. Charter. Pelatun ini berlatih dengan batalion kedua Regimen Loyals. 15 Ogos 1941. Satu kumpulan besar askar-askar Australia dari Division ke-8 tiba di Singapura. 28 November 1941. Flotila penyapu periuk api ke-21 ditubuhkan di Singapura menggunakan korvet HMAS Marlborough, HMAS Bendigo, HMAS Goulburn dan HMAS Burnie. 29 November 1941. Markas Udara Singapura menerima amaran bersedia melancarkan Operasi Matador dalam masa 12 jam. Arahan kemudian dibatalkan apabila Sir Shenton Thomas dan Robert Brock Popham enggan melancarkan serangan. 30 November 1941.
Pegawai Pemerintah Ketumbukan ke-25 Jepun, Lieutenant General Tomoyuki Yamashita menerima perintah untuk melaksanakan penaklukan Singapura. Satu skuadron tentera udara diraja Australia ditempatkan di Pangkalan Udara Sungai Petani. 1 Disember 1941. Keadaan darurat diisytiharkan di Singapura. Sebilangan pegawai-pegawai terlatih dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu ditukarkan untuk menjadi teras penubuhan Batalion Kedua Regimen Askar Melayu di bawah pemerintahan Lieutenant Colonel F.W. Young. Batalion Kedua Regimen Askar Melayu ditubuhkan. 2 Disember 1941. Dua buah kapal perang besar tentera laut diraja HMS Prince of Wales dan HMS Repulse dengan 4 buah kapal pembinasa tiba di Singapura untuk membantu mempertahankan semenanjung Tanah Melayu daripada serangan Jepun. Kapal HMS Prince of Wales disiapkan dalam bulan April 1941 dan diberikan nama jolokan HMS Unsinkable. HMS tidak boleh tenggelam kerana perisai pelindungan khas yang dipasangkan di kapal tersebut. Kapal pengiring terdiri daripada HMS Electra, HMS Express, HMS Tenedos dan HMAS Vampire. 3 Disember 1941. General Tomoyuki Yamashita membuat keputusan untuk menjadikan 11 Februari sebagai tarikh menawan Singapura. Tarikh ini adalah tarikh Hari Kebangsaan Jepun dan ulang tahun ke-2600 Pertabalan Maharaja Jimmu. 4 Disember 1941. Angkatan Laut Penaklukan Jepun meninggalkan pelabuhan Samah, Hainan semasa waktu subuh dan belayar arah selatan. 5 Disember 1941. Ketua Marshal Udara Sir Robert Brock Popham sebagai Panglima Tertinggi Timur Jauh diberikan kuasa menggunakan budi bicara sendiri untuk melancarkan operasi Matador tanpa perlu merujuk lagi kepada Jabatan Perang di London. 6 Disember 1941, di Kuala Lumpur. Lieutenant General A.E. Percival sedang dalam perundingan dengan Lieutenant General Sir Louis Heath, Panglima 3 Kor Tentera British India apabila mereka diberitahu berita mengenai kumpulan kapal pengangkut Jepun sedang menghampiri Tanah Melayu. Percival mengarahkan penghantaran katekod rahsia Raffles kepada semua unit di bawah Markas Gerakan Tanah Melayu meletakkan semua unit pada tahap siaga tertinggi. Percival buat persiapan untuk melancarkan operasi Matador dan terbang semula ke Markas Gerakan Tanah Melayu di Fort Canning, Singapura. Di Singapura, Percival mengadakan perbincangan dengan Gubernur Sir Shenton Thomas dan Robert Brock Popham, Panglima Tertinggi Timur Jauh. Brock Popham masih keberatan untuk melancarkan operasi Matador. Peluang untuk bertindak terlepas. 7 Disember 1941. Sebuah pesawat PBY Catalina RAF dalam misi tinjauan ditembak jatuh. Beberapa jam kemudian, sebuah pesawat Lockheed Hudson RAAF mengesan kumpulan kapal Jepun 115 km dari Songkla. Satu lagi perbincangan pegawai-pegawai tertinggi diadakan di Markas Gerakan Tanah Melayu pada jam 10.30 malam dan sekali lagi Brock Popham keberatan membuat keputusan untuk melancarkan operasi Matador. Beliau menangguhkan keputusan untuk 1 hari lagi. 8 Disember 1941. Tentera Jepun melancarkan serangan mengejut ke atas armada Pasifik Tentera Laut Amerika Syarikat di Pearl Harbor. Tarikh serangan adalah pada 7 Disember 1941 tetapi disebabkan oleh garisan tarikh antarabangsa International Deadline ketika serangan dibuat pada jam 7 pagi waktu Hawaii. Tarikh di Malaya sudah 8 Disember. Jepun menyerang Hong Kong dan Filipina. Amerika Syarikat dan Britain mengisytiharkan perang ke atas Jepun. Brock Popham membuat keputusan untuk menangguhkan pelancaran operasi Matador. Pesawat Lockheed Hudson Tentera Udara Diraja Australia mengesan kapal-kapal Jepun 240 batu dari Kota Baru, terdiri sebagai sebuah kapal cruiser, 4 buah kapal pembinasa dan sebuah kapal pengangkut tentera kira-kira 112 km dari Songkla. Sejurus selepas tengah malam, askar-askar Jepun membuat pendaratan serentak dan menubuhkan turus pantai beachhead di 3 buah pantai berlainan. Di Songkla dan di Patani, askar-askar Jepun dari Ketumbukan ke-25 mendarat tanpa tentangan oleh tentera Thailand. Sebaliknya di Kota Baru, askar-askar Jepun dari Division ke-18 Jepun ditentang hebat oleh tentera British India dan mengalami korban jiwa yang tinggi. Di Singapura, pada jam 4.30 pagi, satu serangan terselaras dilancarkan menggunakan 17 buah pesawat pengebom tentera laut Jepun yang berlepas dari Saigon untuk menyerang limbungan kapal di Keppel Harbour, Pangkalan Tentera Laut Singapura dan Pangkalan Udara di Tengah dan Selatan.
Kru pesawat pengebom harian melihat Singapura terang benderang dilimpahi cahaya sepanjang serangan pengeboman tersebut dan semboyan serangan udara tidak dibunyikan. Kesan dari serangan ini, pihak berkuasa Singapura mengarahkan semua rakyat Jepun di Malaya dan Singapura ditahan. Kapal-kapal Jepun yang berada di pelabuhan Singapura juga dikenakan perintah tahanan. Menjelang siang hari, dua kompani askar mekanis dari Division ke-11 India diperintah masuk ke wilayah Thailand untuk menyekat kemarahan askar Jepun di jalan menuju Songkhla. Kolonel H.D. Moorhead memimpin krocol masuk ke wilayah Thailand dari Croh dengan harapan dapat menduduki The Ledge untuk menyekat kemarahan askar Jepun. Serangan udara. Sepanjang hari, pesawat Jepun menyerang pangkalan udara British di Alor Setar, Sungai Petani, Butterworth dan Pulau Pinang. Pangkalan udara di Kuala Terengganu dan Kuantan juga diserang. 7 buah kapal terbang Lockheed Hudson RAAF menyerang kapal-kapal pengangkut tentera Jepun di Kota Baru. Pesawat RAAF dari 1 skuadron dan 8 skuadron menyerang pasukan tentera Jepun yang mendarat. 21 skuadron diarahkan berundur ke Butterworth di Singapura. Menjelang senja, Force Z terdiri dari HMS Prince of Wales dan HMS Repulse dan 4 buah kapal pembinasa sebagai kapal pengiring meninggalkan pangkalan laut Singapura untuk menyerang kapal-kapal Jepun yang membawa angkatan penaklukan. Laksamana Sir Tom Phillips sedar beliau tidak akan mempunyai perlindungan udara. 9 Disember 1941. Pangkalan Udara Kota Baru. Pada awal pagi, pesawat Hudson RAAF dari TUDM Kuantan menyerang pasukan Jepun di Kota Baru tetapi 5 buah pesawat ditembak jatuh. Askar Jepun yang kini dibantu oleh kereta kebal memaksa askar tentera British India untuk berundur. Askar Jepun membelok untuk menawan bandar Kota Baru pada jam 2 petang. Pasukan tentera British meninggalkan pangkalan udara di Gong Kedak dan Machang. Tentera Jepun dengan cepat mengambil pangkalan tersebut untuk kegunaan mereka. Songkhla. Jeneral Tomoyuki Yamashita membuat persediaan untuk mara dan menawan Bandar Jitra, markas Division ke-11 India. Bandar ini juga penting kerana mengawal jalan raya dan jalan kereta api ke pangkalan utara besar di kawasan utara semenanjung di Alor Setar dan Sungai Petani. Yamashita menugaskan Detasmen Saiki dan Brigade Kawamura untuk mara menggunakan jalan raya Songkhla, Jitra. Pasukan ini mengatasi satu percubaan menyekat oleh 2 kompani askar India dari 11 Division India di Sadao. Pada tengah malam, pasukan ini menyeberangi sempadan memasuki wilayah Malaya. Di Kuantan, pangkalan udara Kuantan diserang oleh pesawat udara Jepun yang mengakibatkan 3 buah pesawat Hudson RAAF musnah. Betong, Selatan Thailand, Detasmen Ando dari Division ke-5 Tentera Jepun yang melalui Jalan Patani, Croh menghapuskan pasukan tentera British India, Regimen Punjab dari kumpulan krocol di kawasan sempadan berhampiran Betong. Di Butterworth, hanya sebuah pesawat pengebom Bristol Blenheim terselamat dalam serangan udara oleh tentera Jepun ke atas pangkalan udara Butterworth sejurus sebelum pesawat-pesawat pengebom RAF dijangka berlepas untuk melakukan serangan ke atas pasukan tentera Jepun di Songkhla. Pesawat tunggal yang terselamat dipandu oleh skuad leader ASK Scarf meneruskan misi pengeboman bersendirian. Semasa mengebom pangkalan udara di Songkhla, Scarf cedera parah dan mendarat cemas di Alor Setar. Anak kapalnya terselamat tetapi Scarf meninggal dunia di Hospital Alor Setar. Untuk keberaniannya, skuad leader ASK Scarf diberikan anugerah Victoria Cross. Pesawat udara Jepun terus mengebom pangkalan udara Butterworth dan menyebabkan 2 buah pesawat pejuang Brewster RAAF dari 21 skuadron RAAF dimusnahkan. 21 skuadron diperintah undur ke Ipoh. 10 Disember 1941. Laut Cina Selatan, berhampiran Kuantan. Force Z terdiri daripada HMS Prince of Wales, HMS Repulse dan 4 buah kapal pembinasa diserang oleh pesawat Jepun jenis Nell dan Betty yang berpangkalan di Saigon. HMS Prince of Wales dan HMS Repulse dapat ditenggelamkan oleh pesawat-pesawat Jepun tersebut. Brockpore Firm memutuskan untuk menggunakan mana-mana pesawat RAF dan RAAF yang masih selamat untuk pertahanan Singapura sementara menunggukan bantuan sampai. 4 buah pesawat Lockheed Hudson RAAF yang terselamat dari dimusnahkan serangan Jepun atas pangkalan Kuantan diterbangkan ke Sembawang, Singapura. 11 Disember 1941, di Jitra. Pertempuran Jitra bermula. Tentera Jepun menggunakan kereta kebal dan berdilan artileri untuk membantu luruan askar infanteri menyerang garisan pertahanan yang dijaga Batalion Pertama Punjab dan Batalion Kedua Gurkha Rifle dari 11 Division India, Major General David Murray Lyon.
Askar-askar India tidak menunjukkan kesungguhan berjuang dan dengan mudah ditewaskan. Selepas pertempuran yang mengambil masa hanya 15 jam, kedudukan di Jitra jatuh ke tangan Jepun, dan menjelang petang, garisan pertahanan dicerobohi di beberapa tempat. Murray Lyon memerintahkan pasukannya berundur sejauh 10 batu dan berkumpul semula di sebelah selatan bandar Jitra. Banyak kelengkapan British seperti pengangkutan lori, minyak dan persenjataan ditinggalkan dan ditawan oleh tentera Jepun. Jepun menawan 50 meriam berat, 50 mesin gun berat, 300 buah lori tentera dan paling penting sekali, minyak dan bekalan untuk peperangan selama 3 bulan. Brigade ke-15 India mengalami kemalangan jiwa setinggi 75% dan Brigade ke-28 India mengalami 700 kemalangan jiwa. Lebih 3,000 orang askar India dan British menyerah diri. Askar Jepun hanya mengalami 27 kematian dan 83 kecederaan. Kapten Patrick Hinnan, seorang pegawai tentera British India kelahiran New Zealand memberikan maklumat rahsia pergerakan tentera British kepada tentera Jepun. Maklumat yang diberikan membolehkan Jeneral Tomoyuki Yamashita memaksimumkan kekuatan ketumbukan ke-25 tentera Jepun. Tentera Jepun menggunakan pangkalan udara Alor Setar yang baru ditawan untuk melancarkan serangan udara ke atas Pulau Pinang. Brock Popham mengarahkan semua pesawat udara British dan Australia diundurkan ke Singapura dan digunakan hanya untuk pertahanan Singapura dan pertahanan konvoi sahaja dan tidak untuk memberikan bantuan kepada tentera British yang bertempur di Tanah Melayu.